Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أما بعد. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu dalam satu majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Majlis yang turun di dalamnya itu sakinah, turun di dalamnya ketenangan, dinaungi oleh golongan para malaikah, dan baginda dan golongan para malaikat mendoakan akan kebaikan bagi setiap di kalangan kita yang hadir dalam majlis pada malam ini. Maka saya juga diingatkan tuan-tuan agar sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita selaku hambanya adalah nikmat pengutusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan afdalul makhluqati 'ala al-itlaq. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seafdal makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih afdal yang mengatasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, lagi nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, tuan-tuan, akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu bagi sekalian nabi
imam bagi sekalian para anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tuan-tuan, merupakan penutup bagi sekalian nabi. Bermakna tidak ada lagi nabi yang baru yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya wahyu setelah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maknanya, tuan-tuan, barang siapa yang mendakwa kononnya dia adalah seorang nabi yang baru yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada umat manusia, maka bersaksilah, tuan-tuan, akan kekufuran orang tersebut dan akan pendustaan orang tersebut, tuan-tuan, atas nama agama. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan, kita meyakini bahawasanya nabi yang terakhir diutuskan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seperti mana yang pernah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa khutima biyan nabiyyun, dan ditutup sekalian nabi itu denganku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanal saut, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mafhumnya tidak ada seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada umat Subhanahu wa taala, kurniakan kepadanya rupa paras yang segak, rupa paras yang tampan, yang kacak. Dan tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, tuan-tuan, melainkan nabi itu juga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya suara yang merdu. Semua nabi tampan, kacak, suaranya merdu. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta, dan sesungguhnya nabi kalian adalah yang paling segak rupa parasnya dan yang paling merdu suaranya, sallallahu alaihi wasallam. Makna kata, tuan-tuan, di antara nabi, semua nabi yang Allah taala utuskan ke atas muka bumi ini, tuan-tuan, bermula pada Sayyidina Adam alaihi salam sehinggalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling tampan, yang paling kacak di kalangan mereka adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling merdu suaranya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam terkenal sebagai seorang nabi yang sangat kacak, yang sangat tampan rupa parasnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, sekacak-kacak Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kacak dan tampan lagi, tuan-tuan, berkali-kali ganda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Allah Yusuf alaihi salam Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya separuh kecantikan makhluk, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala kurniakan kepada baginda seluruh kecantikan makhluk ini, tuan-tuan, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan para sahabat, apabila mereka berada di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka ada di kalangan mereka berkata, seolah-olah aku melihat matahari itu ia berjalan di atas muka baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yakni, tuan-tuan, muka baginda sallallahu alaihi wasallam putih, berseri, bercahaya, tuan-tuan. Dan tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, kata para sahabat, seolah-olah kelihatan cahaya terbit dari mulut baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gigi baginda sallallahu alaihi wasallam dia tidak rapat, akan tetapi, tuan-tuan, ada jarak sedikit, tuan-tuan, di antara
puntung-puntung gigi baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ini menzahirkan tuan-tuan kecantikan rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka beruntung mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat rupa paras baginda yang asli dalam mimpinya. Ulama kita tuan-tuan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berkata bahawa barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat rupa paras baginda yang asli, maka ini petanda, ini adalah satu berita gembira bahawasanya dia di kalangan ahli syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat rupa paras baginda yang asli pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kitab tuan-tuan yang berjudul Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kitab ini tuan-tuan, kitab Syama'ilun Nabi ini adalah sebuah kitab yang sangat hebat pada membahaskan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuklah rupa paras fizikal baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam ini insya-Allah tuan-tuan kita akan memetik satu hadis yang dimuatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, untuk kita melihat beberapa ciri fizikal yang ada pada tubuh badan jasad baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi al-Bisri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin al-Husain wa huwa ibn Abi Halimah wal ma'na wahid. Qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah mawla Ghufrah annahu qala حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tuan-tuan, ia menceritakan bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, beliau menyifatkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, lam yakun bit-tawilil mummaghit wala bil qasiril mutaraddid. Baginda sallallahu alaihi wasallam, ketinggian baginda adalah ketinggian yang sederhana, yakni tidaklah terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Akan tetapi tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam cenderung kepada tinggi. Ini dengan maksud apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabi, maka ternyata tuan-tuan akan kelihatan baginda sedikit lebih tinggi daripada para sahabat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali lagi tuan-tuan, wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bersinar cemerlang laksana bulan yang mengambang penuh. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabiti, kana ja'dan rajulan. Tidaklah rambut baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, tidaklah terlalu kerinting bulat macam orang negro tuan-tuan, keras. Dan tidak juga tuan-tuan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam lurus ikal mayang seperti rambutnya golongan wanita. Akan tetapi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambut baginda lurus dan sedikit berombak. Lurus dan sedikit berombak. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan hitam pekat dan bersinar. Sebab apa bersinar? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan minyak zaitun. Baginda berminyak dengan minyak zaitun kepada rambut baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kata para sahabi, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada usia 63 tahun tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, uban yang ada pada kepala baginda sallallahu alaihi wasallam, pada jambang baginda dan pada janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kalau dihimpunkan kesemuanya, ia tidak lebih daripada hanya 20 helai sahaja tuan-tuan. Kalau dihimpunkan uban-uban yang ada pada kepala, pada jambang dan pada janggut baginda sallallahu alaihi wasallam, bilangannya itu tidaklah melebihi, tidak melampaui 20 helai uban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan begitu menjaga penampilan. Baginda meletakkan minyak pada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kadang-kala baginda sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya ke belakang, dan kadang-kala tuan-tuan baginda belah tengah. Belah tengah rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan kadang-kala sampai ke cuping telinga, ke bawah ni tuan-tuan, cuping telinga. Dan kadang-kala tuan-tuan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam dibiarkan panjang sehingga rambut baginda mencecah bahagian di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali lagi tuan-tuan, wajah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tidaklah terlalu bulat, tidak terlalu bulat seperti sebahagian manusia. Akan tetapi tuan-tuan, ada pada wajah baginda itu sedikit bujur. Ada sedikit bujur pada wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, abyadu mushrab, kulit baginda sallallahu alaihi wasallam putih, tetapi musyrabun bil hamrah, putih kemerah-merahan. yakni tidaklah putih kesi tuan-tuan, pucat, macam sebagian manusia yang ditipu penyakit albino. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akan tapi tuan-tuan, putihnya kulit baginda sallallahu alaihi wasallam adalah putih yang kemerah-merahan, dan ini tuan-tuan menzahirkan akan kecantikan, keindahan rupa paras baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Ali lagi, tuan-tuan, bulu mata baginda sallallahu alaihi wasallam panjang dan lebat. Bulu mata baginda panjang dan lebat. Dahi baginda sallallahu alaihi wasallam luas. Dahi alaihi wasallam melengkung dengan lengkungan yang sempurna. Akan tetapi, tuan-tuan, kening-kening baginda, kedua-dua kening baginda sallallahu alaihi wasallam itu, ia tidaklah bersambung kiri dan kanan, akan tetapi terpisah. Ada jarak di antara kening yang kanan dan kening yang kiri. Dan pada tengah-tengah kening itu, tuan-tuan, tengah di antara dua kening ini ada satu urat yang timbul, yang hanya timbul, kata ulama, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Jadi kening baginda sallallahu alaihi wasallam melengkung dengan lengkungan yang sempurna, tidaklah ia bersambung, bahkan dan pada tengah-tengah itu, tuan-tuan, di antara dua kening baginda sallallahu alaihi wasallam akan timbul satu urat, tuan-tuan, yang mana urat tersebut, kata ulama, ia hanya akan timbul tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Hidung baginda sallallahu alaihi wasallam hidung yang mancung. Tetapi, tuan-tuan, tidaklah mancung di situ, tidaklah maksud dia 90 darjah tajam begitu, tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua pipi baginda sallallahu alaihi wasallam rata. Dua pipi baginda sallallahu alaihi wasallam rata, tidaklah kembung seperti sebahagian manusia. Sebahagian manusia, tuan-tuan, yang badan berisi, dia punya pipinya, tuan-tuan, seketul, ada dua ketul, kiri dan kanan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pipi baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, rata. Pipi baginda rata. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mulut baginda sallallahu alaihi wasallam adalah mulut yang lebar yang sederhana, bukan besar dari jauh nampak mulut je, tuan-tuan, tidak. Akan tetapi, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mulut yang lebar, tetapi lebarnya mulut baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah lebar yang sederhana. Dan ini, tuan-tuan, menzahirkan kefasihan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda bertutur kata dan berbicara. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, bertutur kata, terzahir kefasihan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila baginda sebut, tuan-tuan, setiap ucapan dan kalimah yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut, ia keluar sebiji-sebiji dengan makhraj yang sangat mantap, sehingga, tuan-tuan, golongan para sahabi bila mendengar mendengar ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh terus menghafal setiap ucapan dan setiap kalimah yang keluar dari mulut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu istimewanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan, ada satu huruf yang mana ia tidak ada dalam bahasa-bahasa yang lain, iaitu huruf dad. Huruf dad. Oleh kerana itu, tuan-tuan, bahasa Arab terkenal sebagai lughatul dad, bahasa dad. Sebab apa? Sebab ia adalah satu hanya bahasa Arab saja, tuan-tuan, yang ada huruf dad padanya. Dan yang paling fasih dalam menuturkan huruf dad ni, tuan-tuan, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Janggut baginda sallallahu alaihi wasallam tebal.
Begitu juga dengan jambang baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hitam pekat. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gigi-gigi baginda tidaklah terlalu rapat. Tidak seperti kebiasaan gigi-gigi kita, tuan-tuan. Gigi-gigi kita ia rapat, dan ada sebahagian manusia, tuan-tuan, terlalu rapat sehingga bertindih-tindih. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, gigi baginda, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada jarak sedikit di antara gigi-gigi tersebut. Sebahagian di kalangan para sahabat, mereka kata kalau baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, kelihatan seolah-olah terbit cahaya dari celah-celah gigi baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, leher baginda sallallahu alaihi wasallam putih berseri-seri seakan putihnya perak, tuan-tuan. Allahu akbar. Dan kata Sayyidina Ali, jalilul musyash wal katad. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda sendi-sendi yang besar, seperti dua siku baginda sallallahu alaihi wasallam, dua lutut baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sendi-sendi baginda besar, dan ini tuan-tuan memperlihatkan kegagahan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi kita, tuan-tuan, di sebalik pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam yang lemah lembut, baginda sallallahu alaihi wasallam juga, tuan-tuan, pada hakikatnya ketika mana di medan perang, baginda adalah seorang pahlawan yang agung. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kekuatan 40 orang lelaki. Yani kalau baginda sallallahu alaihi wasallam hayunkan pedang, tuan-tuan, kekuatan hayunan pedang itu seolah-olah kekuatan bersamaan dengan kekuatan hayunan pedang 40 orang lelaki, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan bahagian di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam luas. Dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, bahagian di antara dua bahu tersebut luas, dengan maksud Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda dada yang bidang. Dada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dada yang bidang, tidaklah kemuncup seperti sebagian manusia, tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan anggota-anggota badan baginda sallallahu alaihi wasallam nampak kuat dan gagah. Besar, tuan-tuan, besar dan sederhana. Bukan besar yang luar biasa, nampak pelik, tak. Besar yang sederhana dan terzahir kegagahan dan kekuatan anggota-anggota baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut, tuan-tuan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata sahabat lagi bahawa perut baginda sallallahu alaihi wasallam dan dada baginda setara, sama rata. Subhanallahil azim. Yakni, tuan-tuan, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam dah umur 63 tahun, tapi badan baginda steady. Dada dan perut baginda sama rata, taklah seperti sebahagian di kalangan manusia bila menjangkau berumur ni, tuan-tuan, makin naik berumur ni, tuan-tuan, dia dapat pingat PJK, perut jengoi ke depan. Subhanallahil azim. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun usia baginda dah menjangkau kepada 60-an, tuan-tuan, akan tetapi subhanallahil azim, perut dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam sama rata. Allahu akbar. Itu sebab, tuan-tuan, saya sebut tadi, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang begitu menjaga penampilan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat pada fasal yang membahaskan tentang cara makan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda, tuan-tuan, hanya makan 2 kali sehari saja, tuan-tuan. 2 kali sehari. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, 1 kali makan, tuan-tuan,
suapan baginda hanya di antara 7 hingga ke 9 suapan saja, tak lebih daripada itu. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Ali, ajradu dzu masrubatin, pada kebanyakan daripada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan tidak berbulu. Kebanyakan daripada bahagian jasad baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbulu, melainkan hanya pada beberapa bahagian badan sahaja tuan-tuan. Seperti pada 2 lengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan 2 betis baginda sallallahu alaihi wasallam dan bahagian atas daripada dada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu saja tuan-tuan bahagian-bahagian daripada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam yang ada padanya bulu. Manakala tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bahagian di antara dada dan pusat baginda sallallahu alaihi wasallam tumbuh satu garisan bulu-bulu halus yang sangat cantik dan indah tuan-tuan, menghubungkan antara pusat baginda sallallahu alaihi wasallam dan dada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 tulang pada pergelangan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam lebar yang sederhana, nampak gagah kuat. Dan tapak tangan baginda lebar yang sederhana, dan jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana panjang. Subhanallahil azim. Tidaklah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam itu tuan-tuan kurus dan runcing seperti jari jemari sebahagian di kalangan golongan wanita ataupun kebanyakan di kalangan mereka. Tidak. Akan tetapi tuan-tuan, tapak tangan baginda beserta jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sederhana besar saiznya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana panjang. Tidaklah nampak terlalu panjang pelik, dan tidak juga tuan-tuan nampak ketot, nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nampak pendek. Tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kedua tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan kedua tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam padat berisi. yakni kalau bersalaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kita rasa kemas, kita rasa kejap. Sebab apa? Tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan berisi, penuh berisi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tebal tuan-tuan. Dan bahagian dalam daripada kedua tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi. Bahagian dalam daripada tapak, dua tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, yang bahagian tengah itu tuan-tuan, kita tapak kaki kita, bahagian tengah itu baginda sallallahu alaihi wasallam, bahagian tengah itu dia naik tinggi sedikit. Dan ini tuan-tuan menzahirkan kekuatan kaki baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara orang yang tapak kakinya flat 100%, maksudnya dia tidak ada, kan kita sebagian kebanyakan dari kita tuan-tuan bahagian tengah tu dia agak tinggi sedikit. Okey, di antara orang yang tapak kakinya tu bahagian tengah tu tinggi sedikit, melengkung tinggi sedikit, dan orang yang tak ada lengkung, dia sama je, sama rata je tuan-tuan. Tapaknya itu, orang yang tapak kakinya itu ada bahagian tengah tu agak tinggi sedikit, itu lebih kuat tuan-tuan berbanding orang yang kakinya sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan ciri itu tuan-tuan ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan licin. Termasuklah tuan-tuan pada bahagian tumit baginda sallallahu alaihi wasallam licin tuan-tuan, yakni kalau dituangkan air mengalir terus di atas kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sebagian manusia tuan-tuan merekah penuh tuan-tuan, pecah-pecah kakinya itu, khususnya di bahagian tumit belakang itu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Akan tapi tuan-tuan, masya-Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kurniakan kepada baginda tapak kaki yang licin, tebal, licin. Tidak ada padanya rekahan pecah-pecah tuan-tuan seperti sebahagian manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, "Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin." Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda akan berjalan dengan penuh semangat. Terzahir kewibawaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baginda berjalan tuan-tuan dengan penuh semangat. Yakni dalam arti kata yang lain, baginda mengangkat kaki baginda dengan sempurna, dan baginda meletakkan kaki baginda juga dengan sempurna. Subhanallahil azim. Sehingga bila baginda melangkah berjalan itu tuan-tuan, nampak semangat. Baginda berjalan dengan begitu semangat dan terzahir kewibawaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sebagian manusia tuan-tuan, bila berjalan nampak tergopoh gapah. Bila berjalan tuan-tuan, subhanallahil azim, bersepah-sepah kakinya, keluar ke dalam, keluar ke dalam. Tidak, baginda tuan-tuan tidak begitu. Baginda berjalan dengan penuh semangat, dengan penuh tertib. Diangkat kaki baginda dengan sempurna dan diletakkan kaki baginda dengan sempurna. Dan kata Sayyidina Ali, baginda berjalan dengan penuh semangat ni seolah-olah baginda turun dari tempat yang tinggi. Yakni dari sudut derapan langkah baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut tuan-tuan, ia dilakukan itu kemas. Orang kalau turun dari tempat yang tinggi tuan-tuan, kalau dia tak menapak dengan kemas, maka dia akan tergolek ke depan. Maka begitulah tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam bila berjalan, baginda menapak dengan begitu kemas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanahu wa ta'ala, langkah-langkah kaki baginda sallallahu alaihi wasallam luas, tetapi luas yang sederhana. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebahagian manusia bila berjalan tuan-tuan, kita nampak dia tak bersemangat. Ada di kalangan mereka yang mengheret kakinya, seolah-olah macam mengheret. Kalau yang sakit itu tak buat, nak buat macam mana tuan-tuan? Ini yang sihat walafiat ni tuan-tuan. Cara jalan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda berjalan dengan penuh wibawa, dengan penuh semangat, dan dia lebih suka untuk berjalan di belakang para sahabi berbanding berjalan di hadapan mereka. Dan ini tuan-tuan menzahirkan betapa tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian di kalangan pemimpin-pemimpin tuan-tuan, mereka suka, mereka ke depan Allah Taala. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada para sahabat nak berbicara dengan mereka, baginda akan menghadapkan seluruh jasad baginda sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sedang baginda nak berbicara dengannya itu. Yakni baginda bukan hanya memberi bahagian muka saja, tuan-tuan. Baginda bukan hanya bagi separuh muka saja, akan tetapi tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap terus jasad baginda ni, tuan-tuan, dihadapkan terus kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ingin baginda berbicara dengannya tersebut. Yang ini baginda begitu memberikan perhatian, memberi fokus kepada orang yang nak baginda berbicara tersebut. Dan ini, tuan-tuan, juga menzahirkan kepada kita betapa baginda sallallahu alaihi wasallam sangat prihatin kepada umatnya, dan betapa baginda sallallahu alaihi wasallam tawadhu' dan berendah diri kepada sesama manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat khatam nubuwah. Di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, bahagian tengah ini, tuan-tuan, ada satu bonjolan seumpama isi lebih, tuan-tuan, yang warnanya kemerahan. Dan di atas bonjolan itu, tuan-tuan, dia saiznya seperti telur burung merpati, dan ada padanya bulu-bulu halus. Dan di sekeliling bonjolan itu pula, tuan-tuan, ada bintik-bintik hitam seumpama tahi lalat. Dan ini, tuan-tuan, yang disebutkan sebagai khatam nubuwah, cap kenabian, yang mana ia adalah tanda bahawasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul akhir zaman. Rasul akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda lebih banyak melihat ke tanah daripada mendongak ke langit. Tatkala baginda tidak berbicara dengan sesiapa. Apabila baginda berbicara dengan seseorang, pandangan baginda akan terus menghadap ke arah orang yang sedang baginda nak berbicara dengannya tersebut, beserta dengan seluruh jasad baginda. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan sesiapa, ternyata pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam ke tanah, tuan-tuan, lebih lama daripada baginda menongakkan pandangan ke arah langit. Dan ini juga, tuan-tuan, masya-Allah, menzahirkan tawaduknya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda akan berjalan di belakang para sahabi, tidak di hadapan mereka. Dan baginda juga adalah yang mula memberi salam kepada sesiapa sahaja yang baginda temui. Allahu Akbar. Ini, tuan-tuan, adalah satu kelebihan yang ada pada baginda. Walaupun para sahabat dah standby, tuan-tuan, standby, dah ready, tuan-tuan, nak bagi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi tak kala mereka bertemu, ternyata yang akan memberi salam terlebih dahulu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali lagi, wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjah. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penutup bagi sekalian nabi,
yakni tidak ada lagi nabi yang baru yang akan diutuskan dengan wahyu yang baru setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun sampai sekarang ni tuan-tuan, memang ada lagi 2 orang nabi yang masih lagi hidup. Ada 2 orang lagi nabi yang masih lagi hidup. Yang pertama Sayyidina Khadir alaihi salam. Akan tapi Sayyidina Khadir alaihi salam ni tuan-tuan, kebanyakan masanya itu dihabiskan di atas air. Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu seumpama daratan baginya, yang mana dia boleh menapak macam biasa, macam menapak di atas daratan. Dan seorang lagi nabi tuan-tuan adalah Nabi Allah Isa alaihi salam, yang kini berada di langit yang kedua. Baginda akan kedua-dua baginda itu tuan-tuan akan zahir di hadapan manusia pada akhir zaman nanti menentang Dajjal. Bahkan yang akan membunuh Dajjal adalah Sayyidina Isa alaihi salam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata tidak ada lagi nabi yang baru yang akan diutuskan setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, kenyataan kita tersebut tidak menafikan kenabian Sayyidina Khadir alaihi salam dan Sayyidina Isa alaihi salam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kenabian Khadir alaihi salam dan Isa alaihi salam ia berlaku sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling baik hatinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda adalah manusia yang sangat pemurah. Sangat pemurah tuan-tuan. Pernah satu ketika tuan-tuan, ada seorang lelaki ini datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta memohon, dia kesusahan ketika itu, dia minta sedikit harta daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda pegang tangannya, baginda bawa ke satu tempat tuan-tuan. Lalu baginda bertanya, nampak tak apa yang berada di hadapan kamu? Depan lelaki tersebut tuan-tuan ada satu kawanan kambing yang begitu besar, di antara 2 bukit. Ada 2 bukit, di tengah-tengah itu tuan-tuan penuh dengan kambing-kambing. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kesemua kambing itu adalah untukmu. Subhanallahil azim. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian tanpa baginda bimbang dengan kefakiran dan kemiskinan. Mengapa tidak tuan-tuan? Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, ma naqasa malu 'abdi min sadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang hamba dengan sebab sedekah. Maka sebab itulah tuan-tuan, pemberian baginda adalah pemberian yang pemberian daripada orang yang tidak langsung takutkan, bimbangkan kefakiran dan kemiskinan dengan pemberiannya itu. Bahkan Rasulullah pun ajar pula kepada kita bahawa tidak akan berkurang harta seseorang insan dengan sebab sedekah. Tak akan berkurang tuan-tuan, bahkan akan bertambah dan bertambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan baginda adalah yang paling benar tutur katanya. Barang siapa yang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam kali pertama, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu, nescaya akan dapat merasai haibah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bergaul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah pun mengenali baginda, setiap kali pergaulan mereka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kali itulah juga tuan-tuan akan bertambah cinta dan kasih mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Subhanallahil azim. Tidak ada yang seperti baginda, sama ada sebelum kedatangan baginda maupun setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak jumpa orang yang macam baginda lagi tuan-tuan takkan ada. Itu maksud Sayyidina Ali. Aku tak pernah bertemu dengan seseorang yang sebelum baginda, yang aku tidak pernah bertemu dengan seseorang yang seperti baginda, sama ada sebelum baginda atau setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tuan-tuan bingkisan daripada sifat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu tentang fizikal baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau benar kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan akidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahawasanya Allah Taala ada dan tidak ada keraguan pada kewujudannya. Allah Subhanahu wa taala tiada permulaan bagi kewujudannya dan tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa lagi Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat, Maha hidup, Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan pengetahuannya meliputi akan segala sesuatu. Juga di antara akidah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti cahaya, Allah Ta'ala tidak seperti kegelapan di luar sana. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk bersemayam di atas arash. Allah Subhanahu wa taala bukan di langit. Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi. Allah Subhanahu wa taala bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka akidah Nabi adalah meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa bertempat, bukan duduk bersemayam di atas arash seperti mana dakwaan golongan Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di langit, Allah Ta'ala bukan di bumi dan bukan berada di mana-mana. Bila kita kata Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, maknanya Allah Ta'ala tidak berada di satu tempat dan tidak berada di mana-mana tempat. Bahkan ternafi tempat itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Segala perkara yang kita gambarkan dalam fikiran kita, yang kita khayalkan dalam fikiran kita, yang kita lukis dalam fikiran kita ini, tuan-tuan, kesemuanya makhluk. Sama ada ia adalah benda yang hakiki, benar-benar wujud di alam syahadah ini, ataupun benda yang fantasi, yang dongeng. Kesemuanya, tuan-tuan, adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dirupaparaskan, tidak boleh digambarkan dan tidak boleh dikhayalkan dalam fikiran manusia. Tuan-tuan sedang hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sedikit daripada pegangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau benar kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berpegang teguh dengan akidah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita sentiasa memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya rasa cukuplah terlebih dahulu, tuan-tuan, pada malam ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan yang baik kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keberkatan. Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak, cucu-cucu kita, pasangan kita, ibu ayah kita, jiran tetangga kita dan guru-guru kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala terima segala amal kebaikan dan ketaatan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat rupa paras baginda yang asli pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman, dan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah taala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyid Ahmad Ar-Rifai, wa bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani, wa bijahi Syekh Abdullah Al-Abdari rahimahumullah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, tuan-tuan, dan kita selawat 3 kali.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى